Testing dengar Suara jelas. Suara jelas. Testing. Waalaikumsalam warahmatullahi. Testing. Dengar suara. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah al-hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah al-hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man biyadi maqalidul khairi kulluh wa ilaihi turja'ul amru kulluh. Iftah alayna fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Iftah alayna fathan qariba. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama pada pagi ini pada pagi yang mulia ni, pada hari Ahad, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan mulakan pengajian kita, iaitu pengajian kitab yang baru, iaitu kitab yang bernama Al-Bahjatu Al-Mardiyah. Kerana iaitu pada menyatakan uzur menyalahi makmum daripada imam. Ini akan datang ni kita nak bahas perbahasan yang kita rumuskan, iaitu daripada bab muafiq dan masbuk. Baik, insya-Allah pada pagi ini kita akan mulakan, insya-Allah. Sebelum kita mulakan, kita hadirkan baca Fatihah pada pengarang kitab kita, iaitu Tuan Syekh Daud Ibn Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan mulakan. Siapa-siapa yang ada kitab di sana, insya-Allah, kalau dalam kitab Jawi yang saya punya ni, muka surat selepas daripada muka surat 40. Ada setengah kitab Jawi pada muka surat 27. Kitab Rumi saya tak pasti. Siapa-siapa yang ada kitab Rumi, tolong nyatakan muka surat berapa. Sebab ada jemaah yang baru ikut, dia nak tahu muka surat berapa. Boleh tulis dekat bawah tu. Kalau kitab Rumi muka surat berapa. Kalau kitab Jawi dia ada dua nuskah. Satu nuskah selepas daripada muka surat 40. Satu nuskah lagi pada muka surat 27. Itu kitab Jawi. Kalau kitab Rumi, saya tak pasti. Minta tuan-tuan ataupun perempuan yang mengikuti live ini, tolong tulis kat bawah tu muka surat berapa. Nanti ada jemaah kita nak ikut insya-Allah pada awal. Rumi muka surat 112. Ada kalanya 156. Oh, banyak. Ada 124. Jadi itu tak samalah. Ada 112, ada 156, ada 124. Kalau kuliah sama baik. Baik. Baik, kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi kita nak mula dah ni. Tengok muka depan. Inilah risalah yang bernama Al-Bahjatal Al-Mardiyata. Ni kita nak bahas ni, dia kitab ni dia kitab Jawi. Kemudian kitab ni asalnya Syekh Daud dia menterjemahkan dalam kitab Arab Syair daripada Syekh Abdul Azizi. Sebab tu kita kata kitab ni dia berlainan sedikit daripada kitab lain. Dia terjemah daripada syair daripada Syekh Abdul Azizi. Akan datang kita nak bahas. Baik. Kata dia, inilah risalah yang bernama dengan Al-Bahjatu Al-Mardiyah. Nama kitab ni Al-Bahjatu Al-Mardiyah. Dia Bahjah ni nama. Asal Mardiyah ni Al-Bahjah ni ini perkara yang digemarkan. Al-Bahjah, perkara yang elok yang diredakan. Tu. Kalau bahjah begitu makna dia. Perkara yang elok yang diredakan. Tapi kita bukan nak makna dia. Kita nama dia tu nama kitab. Bukan nak pada makna asal dia tak. Yang bernama dengan Al-Bahjata Al-Mardiyata, pada menyatakan uzur. Yang ni tulis pada menyatakan maaf, menyalahi, yang ni pada menyalahi, yang ni pada ketinggalan makmum. Menyalahi makmum dengan mana? Pada ketinggalan makmum daripada imam. Kitab ni dia payah sikit ni. Kalau tak ada pen tak boleh. Kalau orang tak ada pen nak dobit tak boleh. Kitab ni dia cukup halusi. Saya nak baca secara halusi, secara mendalam sikit. Kitab ni penting. Kalau nak belajar ni kena ada pen. Sebab dia kitab ni dia perlu dengan syarah. Tak kisah mengaji lagu tu lah. Jadi inilah risalah yang bernama dengan Al-Bahjata Al-Mardiyata, pada menyatakan uzur. Ini pada menyatakan maaf,
Maaf mana? Menyalahi ini pada ketinggalan makmum daripada imam. Menyalahi itu dengan mana? Ketinggalan. Jadi kitabnya dia nak cerita dimaafkan ketinggalan makmum daripada imam. Ni akan datang je nak bahas lah. Apa yang dimaafkan ketinggalan daripada imam? Iaitu 3 rukun yang panjang. Ni akan datang je nak bahas. 3 rukun panjang ni kena ingat 3 rukun panjang. 3 rukun panjang. Yang pertamanya rokok. Yang keduanya sujud yang pertama. Yang ketiganya sujud yang kedua. Itu dipanggil rukun panjang. Jangan salah Nanti ingat rukun panjang, baca Fatihah panjang. Tak, bukan begitu. Ini kita nak bicara pada masalah dimaafkan ketinggalan makmum daripada imam. Ni dia bahas ni. Akan datang ni, muafiq tu berapa masalah dia? Masbuk tu berapa masalah dia? Tu dia. Siapa dia karangan tu? Inilah risalah ni. Ialah karangan Tuan Syekh Daud Ibnu Abdillah Al-Fatani. Tuan Syekh Daud Ibnu Abdillah ini anak bagi Abdullah Al-Fatani yang dinisbahkan, yang dibangsakan kepada Fatani. Jadi sebelum Al-Fatani yang dibangsakan pada negara yang cerdik. Sebab tu Fatan ni mana cerdik. Sebab tu Rasul kita dia bersifat dengan fatanah. Apa maksud fatanah? Yang cerdik, yang pandai, bijaksana. Sebenarnya Fatani ni, sebelum dia nama Fatani ni, nama dia Patani. Jadi Syekh Daud dihikayatkan, Syekh Daud ni dia tukar Fatani kepada Fatani. Sebab kalau apa sebab Fatani itu membawa pada fitnah. Fatana yaftunu. Fitan. Banyak fitnah. Sebab tu ditukarkan fitnah itu kepada fatanah. Kalau tidak fatan tu memberi maksud fitnah. Lalu Syekh Daud dia menukarkan fitnah kepada fatan. Jadi dengan makna cerdik. Kemudian ghafarallahu lahu walil muslimina amin. Ni terjemah dia. Mudah-mudahan mengampunkan oleh Allah Ta'ala bagi dia, bagi Syekh Daud ni, dan bagi muslimin, amin. Istajib doa ana ya Allah. Kau mustajabkan doa kami akan kami ya Allah. Itu maksud kata amin. Amin ni dipanggil isim fi'il amar. Amin ni dipanggil isim fi'il amar. Dengan mana istajib doa ana ya Allah. Hendak mustajablah oleh engkau, hendak terimalah oleh engkau ya Allah akan kami, akan doa kami. Itu dipanggil amin. Sebab tu kita bila kita baca Fatihah, waladdallin, amin. Amin tu apa? Amin tu memberi maksud kata hendak mustajablah, hendak menerimalah oleh engkau ya Allah akan doa kami. Akan doa kami. Baik. Habis itu kemudian kita nak mula dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni nak mula dah. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi pula yang amat mengasihani, aku menulis. Ni nak start dah. Ni cuba perhati elok ni. Ni payah ni. Wa bihi nasta'inu alhamdulillahilladzi
awdaha lana umural ma'murati. Saya semua sikit pagi ni. Masa dia pagi-pagi dah. Alhamdulillahilladzi awdaha lana umural ma'murati wa bihi nasta'in. Apa maksud wa bihi nasta'in? Asalnya wa nasta'inu bihi. Kami minta pertolongan dengannya, dengan Allah Ta'ala. Itu maksud kata wa bihi nasta'in. Dengan Allah Ta'ala nasta'inu, kami minta pertolongan. Ni Syedok banyak letak, dia banyak bahasa Arab ni. Dalam kitab ni dia banyak tulisan bahasa Arab. Kita kena tahu sebab tu saya beritahu tadi, siapa-siapa yang belajar tadi kena ada pen, kena tulis, kena dobit. Baik. Alhamdulillahilladzi awdaha lana umural ma'murati. Kalau bentis kita baca secara sajak. Alhamdulillahilladzi awdaha lana umural ma'murat. Segala puji bagi Allah. Bermula segala puji itu adalah bagi Allah. Tu dia. Jadi kita bab puji ni kita dah bahas dalam kitab Misbah Al-Munir. Jadi puji semua ada 4. Nanti itu kita dah bahas dah. Kat sini ni kita tak berhajat kepada untuk menyatakan balik. Orang tanya Rumi muka surat berapa? Rumi tadi banyak, ada 154. Ni bukan musalli bukan muka depan, ni muka yang belakang. Ni ada 2 risalah dalam kitab ni. Segala puji, ada kata 156, ada kata 124 tadi. Cuba scroll balik. Segala puji itu adalah bagi Allah. Allah mana? Tuhan yang menyatakan bagi kita menyata apa? Akan segala pekerjaan yang disuruh. Jadi segala puji bagi Allah Ta'ala tadi tu Tuhan yang menyatakan, Tuhan yang menjelaskan bagi kita segala pekerjaan yang disuruh. Segala pekerjaan yang disuruh tu iaitu kita taat kepada Allah. 1. Wa bayyana lana umural manhiyati. Wa bayyana lana umural manhiyati. Dan menyatakan ya Allah. Dia tulis menyatakan bagi kita kan, kena tambah sikit. Dan menyatakan ya Allah bagi kita. Allah Ta'ala menyatakan apa? Maf'ul yang kedua. Akan segala perkara yang ditegah Allah Ta'ala. Jadi segala perkara yang Allah Ta'ala tegah, Allah menyatakan juga kepada kita. Itu maksud dia. Payah kitab Syedok ni. Dapat dia nipis je. Tapi ibarat dia cakapan dia payah. Tak apa kata kalau kitab Syedok ni senang, hulu kat dia suruh baca. Payah kitab ni. Wa rafa'a 'anna 'anil mushkilat. Ini semua bahasa Arab yang ditulis ni semua karangan Syedok. Dia tak tiru, dia tak copy paste orang punya. Dia hanya copy paste syair tu, dia ambil dari orang Arab. Dia ambil dari kitab Arab. Ada pun yang ni, alhamdulillahilladzi awdaha lana umural ma'murat wa bayyana lana umural mahiyat. Ini semua tulisan daripada Syedok. Baik. Wa rafa'a 'anna 'anil mushkilati. Dan diangkatkan daripada kita. Tulis itu. Maksud diangkat ni dengan mana? Dan dihilangkan daripada kita. Yang ini Allah Ta'ala menghilangkan daripada kita. Itu maksud dia. Daripada segala perkara yang muskilat. Daripada perkara yang muskil-muskil. Daripada perkara yang kekeliruan. Itu mata muskil.
Jadi Allah Ta'ala jugalah yang menghilangkan daripada kita segala perkara yang memberi kekeliruan. Wa umura ahkamil mustabihati, dan diangkatkan. Jadi mudah-mudahan mengangkat, maksud mengangkat apa? Macam contoh kita angkat cawan. Angkat maksudnya hilang. Dan menghilangkan ia Allah. Allah Ta'ala menghilangkan daripada, ini tulis, daripada kita. Tambah sikit. Kitab ni dia banyak jatuh. Kena hati-hati Dan mengangkat ini, dan menghilangkan daripada kita tadi itu. Menghilangkan ia Allah daripada kita. Menghilang apa? Akan segala ahkam yang kesamaran. Ini akan segala hukum-hukum yang kesamaran. Akan segala hukum-hukum yang menjadi kesamaran. Allah Ta'ala hilangkan juga. Ini semua doa dia. Habis itu. Wassalatu wassalamu ala man atana bil bayyinati. Dan rahmat Allah. Kita dah bahas sebelum ni. Rahmat dengan makna rahmat yang datang daripada Allah Ta'ala. As-salah yang datang daripada Allah Ta'ala dengan makna rahmat. Ni kita dah bahas sebelum ni. Dan rahmat Allah dan salam, ini salam Allah Ta'ala, ini kesejahteraan Allah Ta'ala. Rahmat Allah dengan mana apa? Tuan-tuan, rahmat dengan mana memberi kebajikan, dan memberi kebajikan daripada Allah. Dan kesejahteraan, ini kesejahteraan Allah Ta'ala itu kedua-duanya tadi tu turunlah kedua-duanya atas penghulu kita. Turun kedua-dua tu di atas apa? Penghulu kita. Dia orang tak ada suara. Semua dengar kan? Kau boleh Haji Zahir tolong pakai. Takut tak dengar. Besarkan suara. Baik. Dan rahmat dengan mana Allah Ta'ala turunkan kebajikan. Dan salam, yakni kesejahteraan. Turun kedua-duanya di atas penghulu kita. Yang mendatangkan akan kita dengan kenyataan. Tulis. Yang mendatangkan akan kita dengan keterangan. Ya Ustaz, berat kitab ni. Kitab ni nipis je. Kitab ni tak banyak, 7-8 muka surat. Tapi perbahasannya berkenaan tentang muafiq masbuk. Pemasalah pun payah juga. Kitab pun payah juga. Ni bukan kitab Arab Kitab Jawi. Tapi Syekh Daud dia banyak terjemah. Dia terjemahkan. Terjemah dia pun payah juga. Sebab tu kitab ni, kalau tak baca, kalau tak belajar, kalau baca seorang-seorang, insya-Allah lah tak faham. insya-Allah tak faham. Sebab dia payah. Dia payah. Bukan memayahkan tak. Kita tu kena belajar. Dia sebabnya bukan semua kitab kita boleh baca dengan sendiri. Ada setengah orang dia suka membaca. Dia kata senang. Ni bukan semua senang. Ada kala kita kena belajar. Kalau nak untuk rujukan baca sendiri tu tak apa. Kalau sebagai contoh kitab-kitab orang zaman sekarang tak apa. Kalau kitab-kitab orang dulu, bukan semata-mata kita nak baca untuk hobi kita, tak boleh. Sebab kadang-kadang kita tak faham. Perkataan ulama dulu kita tak faham. Baik. Kemudian jadi rahmat, kebajikan daripada Allah dan kesejahteraan di atas Allah Ta'ala itu, atas turun kedua-dua tadi di atas penghulu kita, yang mendatangkan akan kita dengan kenyataan. Yakni jangan mendatangkan dengan keterangan. Keterangan. Baik. Habis itu wa ala alihi wa sahbihi
sahibil karamati, dan atas segala keluarganya. Ini pun, dan ni atah pada kata yang dulu. Dia berkait dengan dulu. Seolah-olah kata, kita ambil balik. Dan rahmat dan kesejahteraan tadi turun kedua-dua juga di atas segala keluarganya. Anda kena cakap gitu. Dia tak boleh baca terus. Macam kita lah. Kita cakap apa? Aku pergi makan nasi dan minum air. Apa maksud dia? Aku pergi makan nasi dan minum air. Maksudnya, aku pergi makan nasi dan juga aku pergi minum air. Tapi dia tak sebutlah. Aku pergi makan nasi dan pergi minum air. Panjang tu. Orang kita cakap apa? Aku pergi makan nasi dan minum air. Begitu juga ni. Dan rahmat dan kesejahteraan itu turun kedua-dua di atas penghulu kita. Dan turun di atas segala keluarganya. Kenapa dia tak sebut rahmat dan salam, Ustaz? Dah faham dah tadi. Takkan dia nak sebut. Dan rahmat dan kesejahteraan itu turun kedua-dua di atas penghulu kita. Dan rahmat dan kesejahteraan itu turun di atas keluarga Nabi. Jadi panjang pula tu. Tu dia. Dia karuma dengan akrama dia berlainan, Haji Yaakob. Karuma dengan mana mulia. Kemuliaan. Adapun akrama, seseorang tu memuliakan seseorang. Dia buat menjadi seseorang tu jadi mulia. Tu beza akrama dengan karuma. Jangan baca karuma, tak kena. Karuma dengan akrama. Akrama tu atas wazan af'ala. Karuma atas wazan fa'ula. Baik. Jadi tengok. Dan atas segala keluarganya. Ini keluarga Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya mudah-mudahan rahmat Allah dan salam Allah Ta'ala di atas segala keluarga Nabi juga. Percakapan ni kita duduk biasa bercakap. Tapi kita tengok kita, rasa lain pula. Benda tu sama je. Macam tadi saya cakap lah. Saya pergi makan nasi dan minum air. Kita faham apa? Dia pergi tadi untuk tujuan makan nasi dan minum air. Begitu juga. Rahmat dan salam tadi, tujuannya di atas penghulu Nabi kita dan juga di atas keluarga Nabi. Dan juga di atas sahabat-sahabat Nabi. Cuma dia ada dan. Tu dia. Payah kita ni. Baik. Dan atas segala keluarganya, keluarga Nabi. Dan segala sahabatnya, sahabat Nabi. Sahabat Nabi mana? Yang mempunyai karamat. Yakni yang mempunyai kemuliaan. Sahabat Nabi tadi yang mempunyai kemuliaan. Tu dia, habis itu. Wa ba'du. Dia nak mula dah. Dia nak start dah ni. Adapun kemudian daripada itu, daripada apa tuan-tuan? Ni kita dah bahas dah. Yakni daripada bismillah, daripada mengucap bismillah, daripada penulisan bismillah, daripada menulis alhamdulillah, daripada menulis wassalatu wassalam tadi. Adapun kemudian daripada itu, tatkala adalah salah daripada tatkala adalah bukan salah tu setengah. Tolong betulkan yang kitab Jawi. Yang kitab Rumi tulis salah ke setengah? Kitab Jawi tu tulis salah ke setengah? Siapa-siapa yang ada kitab bukan salah setengah. Kitab ni banyak jatuh tuan-tuan. Kalau tak biasa belajar ni habis kita ni. Kitab Rumi ditulis salah ke setengah? Tolong tulis. Kitab Rumi tu dia tulis setengah ke salah? Tatkala adalah setengah. Betul. Setengah tu betul. Kalau tulis salah tu memang salah.
tatkala adalah setengah daripada saudaraku, yakni saudara di dalam Islam, yakni saudara dalam Islam, kawan-kawan dia lah, yang tiada dapat aku menyalahi, yang tiada dapat aku menyalahi akan pintaannya. Jadi tak terkala adalah setengah daripada saudara dia, saudara aku tadi tu, yang tiada dapat, yang tiada boleh, yang tiada boleh aku menyalahi akan permintaannya. Yang tiada dapat aku menyalahi akan pintaannya. Yang ni yang tiada menyalahi tu maksudnya yang tiada dapat. Tengok. Dan tatkala adalah setengah daripada saudara aku, yang tiada dapat aku menyalahi akan permintaannya. Jadi setengah daripada saudara dia tu, dia tak dapat nak tolak. Menyalahi dengan tak dapat menolak akan permintaannya, permintaan saudara dia. Tak dapat tolak apa? Dia tak dapat menolak bahawa menuntut terjemahkan beberapa masail. Bahawa menuntut, yang ni menuntut saudaraku terjemahkan. Yang ni terjemahkan aku, tulis. Terjemahkan, yang ni terjemah aku akan beberapa masail. Akan beberapa masalah-masalah. Masail ni jamak taksir bagi mas'alatun. Akan beberapa masail, ini akan beberapa masalah-masalah yang diuzurkan. Yang ni yang dibenarkan, yang dimaafkan. Yang diuzurkan. Yang diuzurkan mana? Yang dimaafkan. Dimaafkan apa? Ketinggalan makmum. Kitab tu lagu mana tu? Ketinggalan makmum, betul? Ketinggalan makmum, betul tak? Saya semua sedikit ni, tak banyak. Masa dia pagi, sekejap je. Ketinggalan makmum yang muafiq dengan imamnya. Baik, apa dia nak cerita? Jadi, tak terkala Syekh Daud ni, ada orang minta dengan dia, yang tak dapat dia nak menolak pintaan sahabat dia tadi, saudara dia tadi, bahawa tak dapat nak tolak tadi, bahawa menuntut, yang ni meminta saudara dia terjemahkan beberapa masalah. Jadi kawan-kawan dia tu minta dia terjemahkan daripada beberapa masalah. Beberapa masalah mana? Yang diuzurkan, yang ni yang dibenarkan, yang dimaafkan pada ketinggalan makmum yang muafiq dengan imamnya. Jadi saudara bagi Syekh Daud ni, yang ni saudara dengan mana? Sahabat lah, sahabat Islam. Jadi mereka ni minta suruh mengarang tentang masalah-masalah yang ketinggalan, yang diuzurkan ketinggalan makmum yang muafiq dengan imamnya. Itu maksudnya. Habis satu. Dan yang tiada diuzurkan. Apa maksud yang tiada diuzurkan? Tulis itu. Tulis itu, dobit situ.
Yang tiada diuzurkan, yakni yang tiada diuzurkan akan ketinggalan makmum daripada imam. Saya ulang balik. Yakni, apa maksud kata yang tiada diuzurkan? Ni. Dan yang tiada diuzurkan, maksudnya apa? Tulis itu. Yakni, yang tiada diuzurkan akan ketinggalan makmum daripada imam. Ni akan datang tak nak bahas ni. Jadi Syekh Daud ni akan datang je nak bahas. Apakah masalah-masalah yang dimaafkan ketinggalan makmum daripada makmum yang muafiq daripada imam. Jadi makmum yang muafiq tadi, sebagaimana kita tahu, perkara yang dimaafkan bagi makmum yang muafiq tadi, dia ada 3 syarat. Dia panggil 3 rukun yang panjang. Kita bagi tahu sikit-sikit dulu. Nak bagi memudahkan. Jadi, akan datang kita belajar juga. Jadi, 3 rukun yang panjang tadi, yang pertamanya rokok, yang keduanya sujud pertama, yang ketiganya sujud yang kedua. Sebagai contoh, kita ni orang yang muafiq. Akan datang dia bahalah takrif muafiq tu. Orang muafiq ni orang yang sempat Fatihahnya bersama imam pada ketika imamnya berdiri. Itu secara rumusannya. Contoh. Kita akan tampil Allahu Akbar. Kemudian kita sempat bersama imam. Sempat bersama imam apa? Sempat bersama imam kita membaca Fatihah. Sekadar Fatihah yang pertengahan. Nanti akan datang di bahan nanti. Jadi kita baca Fatihah tadi tu dalam keadaan apa? Kita baca Bismillah. Tiba-tiba imam dah rokok. Kita orang yang muafiq, dimaafkan kita ketinggalan dengan imam tadi. Apa dimaafkan? Boleh kita teruskan bacaan Fatihah lagi. Jangan kita ikut imam. Jangan kita ikut imam. Yang tiada dimaafkan. Betul. Itu kita rumi. Diuzurkan di mana? Yang tiada dibenarkan, yang tiada dimaafkan. Jadi masalah tadi tu, kalau imam dah rokok, kita orang yang makmum yang muafiq, kena baca Fatihah lagi. Kena habiskan baca Fatihah. Walaupun ketinggalan dengan imam tu 3 rukun yang panjang. Tulis itu. Ketinggalan daripada makmum, daripada imam, tulis. Yakni ketinggalan 3 rukun yang panjang. Tulis itu. 3 rukun yang panjang apa dia? Rokok, sujud pertama, sujud kedua. Ini masalah kat Malaysia kita banyak berlaku. Lebih-lebih lagi orang sembahyang Jumaat. Lebih-lebih lagi kalau orang tak tahu bab ni. Kebanyakan berlaku pada waktu solat zuhur dan asar. Ini banyak. Imam nak angkat takbir dan Allahu Akbar. Kita pun angkat takbir Allahu Akbar. Kita baca takbir Allahu Akbar kabira wal doa iftitah. Habis baca iftitah, kita pun baca bismillah, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba imam pun rokok Allahu Akbar. Ini banyak orang kesilapan orang kita. Dia akan terus ikut imam. Sedangkan kita orang makmum yang muafiq. Sebab tu kata ayah Diskam. Dia kata, dia fatwa, dia kata, bacaan yang pertengahan itu lebih kurang 25 saat. Kata setengah ulama, 27 saat. Tulis itu. Maksudnya, dalam lingkungan 27 saat, kita bersama imam, dikatakan kita tu orang yang muafiq. Maksudnya apa? Kita baca Fatihah tu 27 saat. 27 saat. Minta maaf. Habis itu. Baik, saya lupa nak buat pengumuman. Sekejap lagi saya bagi buat pengumuman lah. Lepas belajar. Lepas ngajar nanti. Habis itu. Jadi kena ingat. Kalau imam tu dah rokok, kita orang yang muafiq, kita wajib kita kena menghabiskan bacaan Fatihah kita. Tak boleh ikut imam. Orang yang nak ikut imam, orang tu orang masbuk. Muafiq tak boleh. Muafiq dia kena baca Fatihah sampai habis. Sebab tu dia dimaafkan ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang.
Ni akan datang kita nak bahas ni. Sebagai contoh, imam dah rokok, kita nak baca Fatihah lagi. Tak apa, dimaafkan. Itu baru tinggal satu rukun. Imam dah i'tidal. Kemudian imam sujud yang pertama, kita tak habis baca Fatihah, dimaafkan. Kemudian imam duduk antara dua sujud. Kemudian imam sujud yang kedua, tiba-tiba kita baru habis baca Fatihah. Kita berrokok. Itu dimaafkan ketinggalan daripada imam. Tapi kena ingat syarat. Jangan sampai imam naik kepada rukun yang keempat. Jangan sampai naik pada rukun yang keempat, iaitu berdiri tegak masuk rakaat yang lain. Dah berdiri tegak, tak habis lagi baca Fatihah, itu batal sembahyang. Melainkan tak mau batal, kena niat mufaraqah. 27 saat agak-agak dah baca Fatihah ayat ke berapa ya Ustaz? 27 saat ni maksud kita kira keseluruhan kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Kita baca tu keseluruhan. Tak kira ayat ke berapa dah. Nyanyi habis. Maksudnya, kalau kita duduk lama dengan imam tu lebih kurang 30 saat, tapi kita tak baca Fatihah, wajib kita kena baca Fatihah. Contoh, kita dah angkat takbir dah. Allahu Akbar. Kita baca doa iftitah. Lepas doa iftitah, kita baca Fatihah. Tiba-tiba baca Fatihah, imam rokok dah. Tak boleh ikut imam. Sebab kita ni dah muafiq dah, kita ni dah lama masa dengan imam. Baca Fatihah tu yang secara pertengahannya 27 saat, ada kalanya, ada kata setengah lambat 25 saat. Sebab tu tak boleh laju, tak boleh lambat. Nanti akan datang je nak bahas orang lambat macam mana, orang laju macam mana. Tu dia. Baik. Kemudian tengok kitab. Maka fakir imtisalkan. Tengok dia kata. Maka fakir imtisalkan. Apa maksud imtisal? Tulis itu. Maka fakir. Fakir ni shade out lah. Shade out Fatani. Dia guna bahasa dia fakir. Orang fakir ni maksudnya orang yang berhajat kepada Allah. Itu fakir. Fakir ni bukan hati miskin tuan-tuan. Orang fakir ni dia katakan orang yang berhajat kepada Allah Ta'ala. Kita berhajat pada ilmu Allah Ta'ala, dia panggil orang fakir. Kita berhajat pada suatu perkara, dia panggil orang fakir. Ada soalan tanya, dalam situasi begini patutkah kita tinggalkan bacaan doa iftitah? Dia gini, kita tak biasa dengan imam. Kita tak tahu imam ni macam mana. Kita tahu bila kita, sebab tu imam ni payah pula. Situasi ni, kalau imam ni dia kena meraihkan, dia kena tahu, dia kena buat perkara sunat. Contoh, kita dah maklum, bila kita angkat takbir, kita baca doa iftitah. Kita maklum. Kita pun dah biasa baca doa iftitah. Tiba-tiba nak tinggal macam, tiba-tiba imam dah rokok. Kalau kita kalau kita imam dah rokok, kita dah baca doa iftitah, kita tinggalkan doa iftitah, kita baca Fatihah. Dia gini, sebab dia doa iftitah pendek, dia imam ni tu masalah juga. Sebab tu imam dia kena faqih. Orang nak jadi imam dia kena faqih. Bab fiqh. Bab faqih maksudnya, faqih ni dia tidak meninggalkan perkara-perkara yang sunat di dalam sembahyang. Itu orang faqih. Banyak orang silap masuk faqih. Orang yang faqih dalam bab fiqh, dia meraihkan perkara-perkara sunat, bukan meninggalkan perkara sunat. Tengok dulu Tuan Guru Haji Hashim Pasir Tumbuh. Nak kata orang faqih. Orang faqih ni bukan senang, tuan. Perkara sunat tu dia buat. Ni kata aku buat benda wajib dah. Itu orang awam boleh, tak ada masalah. Tapi kalau orang faqih, orang jadi imam syarat apa? Nak faqih. Bukan nak suara sedap. Banyak orang tersalah.
Orang nak jadi imam, syarat yang pertama dia kena faqih. Suara sedap tu nombor 7 dalam kitab dia disebut nanti. Suara sedap ni disebut dalam kitab Muwafiq Masbuk, ada satu lagi kitab. Orang yang suara sedap ni syarat yang ke-7, tak silap saya, atau syarat ke-6, lebih kurang tu lah. Syarat pertama mesti orang faqih nak jadi imam, bukan senang. Sebab tu kita kata makmum pun takut, oh, imam ni dia baca tak baca iftitah pun. Kalau kita tahu dia tak baca iftitah, kita baca Fatihah, tak ada masalah. Tapi kalau orang yang faqih, dia tak tinggal lah doa iftitah. Tu dia. Sebab tu guru-guru saya tu dia selalu ingatkan kita ni nak jadi faqih ni bukan senang. Kita kena meraihkan perkara-perkara sunat. Sebagai contoh, orang ambil uduk. Mazhab Syafi'i kita sapu sebahagiannya. Tapi kalau orang yang faqih, macam mana? Orang faqih ni dia meraihkan perkara sunat apa dah? Dia meratakan semua. Sebab apa? Sebab dia meraihkan mazhab Hanafi. Tu orang faqih. Orang faqih. Dia tak meninggalkan perkara-perkara sunat. Kerana banyak orang salah tahu takrif bab faqih dia lain. Bukan kata orang faqih dia ni hebat ingat hadis. Ingat hadis alim tauhid. Tak. Faqih dia dalam bab fiqh, dia meraihkan perkara-perkara sunat. Kena ingat. Dia buat perkara-perkara sunat, dia tak tinggal. Kalau kata ustaz, benda sunat ni ustaz, itu kita. Kalau kita bukan faqih, tak apalah kita sebut, kita ambil yang wajib dah. Orang yang faqih ni maksudnya dia tu faqih dalam bab ibadat, bukan bab muamalat. Muamalat lain. Wah, payah juga kerana ada orang istilah. Habis situ tengok. Sebab itulah macam tadi apa tu jemaah kita tanya, boleh nak baca doa iftitah pendek? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah kalau kita takut imam tu. Tapi cumanya di sini ni kalau kita dah biasa buat iftitah, ataupun kita dah kenal lah imam tempat kita tu, kita tahu dia tak baca iftitah, kita terus baca Fatihah, tak ada masalah. Tapi itulah, nak panggil orang faqih tak boleh lah imam tu. Bukan semua imam faqih. Bukan semua imam faqih. Sebab tu kalau syarat nak jadi imam ni, dia kena orang faqih. Sepatutnya begitu. Bukan suara sedap tak sebut dalam kitab. Sebab tu kalau guru saya dulu, kalau di pondok dulu, kalau orang nak imam tu, dia pilih orang. Dia tak pilih suara sedap. Dia pilih orang yang belajar lama di pondok. Tak payahlah buat-buat kemas kita nak gina imam, tak usah dah. Kalau dulu di pondok Tok Guru Haji Saleh, orang nak jadi imam waktu tarawih tu, Tok Guru Haji Saleh dia tanya macam-macam. Dia tanya bab fiqh. Bukan dia tanya orang tu hafiz Quran dah, dia tak tanya. Tok Haji Saleh saya ingat lu. Ni siapa-siapa nak jadi imam ni. Yelah, orang-orang sana tu nak jadi imam tu bukan apa, kadang yang orang susah kan. Kadang orang yang pergi ke depan tu orang faqih. Orang faqih. Orang faqih. Baik. Kemudian kita tengok lagi. Maka fakir ini yang orang fakir ni hamba lah, Syekh Daud. Maka fakir imtisalkan. Apa imtisal? Tulis mengikutkan pintaan saudaraku tadi. Jadi kita Syekh Daud ni pun diikutlah. Dia turutkanlah pintaan saudara dia tadi. Dia sangguplah, kita kata. Dia sangguplah untuk mengarang kitab ni. Sebab apa tu? Sebab apa dia sanggup? Kerana yang menunjukkan daripada hadis. Tulis. Yakni tulis. Tulis di tepi. Kerana yang menunjukkan daripada hadis, yakni kerana berpegang fakir akan makna hadis. Kerana berpegang fakir akan makna hadis. Kerana berpegang fakir akan makna hadis. Makna hadis mana? Bawah sambung. Yang menunjukkan daripada hadis. Tu dia. Kitab ni kadang-kadang nak jatuh, kadang-kadang kena tambah. Kerana yang menunjukkan daripada hadis, yakni kerana berpegang fakir akan makna hadis. Baru tambah. Yang menunjukkan daripada hadis. Payah kitab ni. Kitab Syekh Daud ni.
Saya kalau kitab makin payah, lagi sedap kita nak urai. Kalau kitab senang, nak urai macam mana? Kitab senang, orang kita pun nak dobit pun malas. Kalau kitab senang, orang kita letak kitab macam tu. Tengok gitu. Kalau kitab payah ni, dia bersungguh sikit belajar. Orang kita kalau kitab payah ni, dia bersungguh sikit. Baik, tengok. Mana hadis dah? Ni hadis. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Ini hadis Nabi. Apa maksudnya ad-dalu? Tulis terjemahan hadis ni. Ada tak dalam kitab tu, ada terjemahan tak dalam kitab Rumi? Kalau tak ada terjemahan, saya nak terjemahkan. Ad-dalu, orang yang menunjuk di atas kebajikan itu. Tulis. Orang yang menunjukkan di atas kebajikan itu kafa'ilihi, seperti orang yang melakukan akan kebajikan. Dia tunjuk je. Dia tak mengaji pun, tapi dia tunjuk. Contoh. Pagi ni dengan kata Ustaz Zafran dia mengajar kitab Bahjatul Mardiyah. Kau ada link tak? Link dia nak tu. Ada. Dia pun tunjuk link tu. Orang yang menunjuk di atas kebajikan seperti orang yang melakukan kebajikan. Allah Akbar. Seolah-olah. Seolah-olah dia melakukan kebajikan tadi. Ada terjemahan kitab Rumi, alhamdulillah. Kalau kitab Jawi tak ada terjemahan. Baik. Kemudian, maka adalah risalah yang terlebih elok aturannya. Maka adalah risalah, yang ni kitab yang kecil, yang terlebih elok aturannya, yang ni yang terlebih elok susunannya. Susunan ini risalah. Tulis itu. Aturan dengan mana susunan? Lagi terlebih nyata bagi maksudnya. Lagi terlebih nyata, terlebih terang bagi maksudnya. Maksud ini risalah. Lagi singkat bicaranya. Apa singkat? Lagi pendek perbicaraannya. Perbicaraan ini risalah. Pendek. Kitab ni kecil je. 7 line. Tapi 7 line dia bukan biasa-biasa. Payah kitab dia. Apa dia kitab yang pendek tu? Apa dia risalah yang pendek tu? Iaitu syarah bagi manzum. Apa syarah bagi manzum? Tulis. Syarah bagi manzum, ini syarah bagi matan yang dibuat nazam. Matan yang dibuat syair. Itu manzum. Isim maf'ul. Manzumun. Iaitu syarah bagi matan yang dinazam. Siapa dia tu? Yang buat nazam tadi? Al-alimi. Orang yang alim. Al-alamati. Orang yang bersangatan alim. Al-muhakkiki. Orang yang tahakkuk ilmunya. Apa muhakkiki? Tulis. Muhakkik ni dipanggil dalam bahasa Arab zikru syai' ala wajhil haqqi. Menyebutkan sesuatu di atas jalan yang sebenar, itu kita panggil al-muhakkik. Dia muhakkik ada 2. Kalau orang kata tahqiq, masa dengar tahqiq kitab. Apa dia maksud tahqiq? Tahqiq ni ada 2. Dia ada 2 makna bahasa Arab. Tahqiq yang pertama dengan mana zikru syai' ala wajhil haqqi. Sebutkan sesuatu di atas jalan yang sebenar, itu kita panggil tahqiq. Itu yang pertama, makna pertama. Makna kedua pada tahqiq, yang ni muhakkik tu, muhakkik ni orang lah. Kalau tahqiq tu perkataan sebenar. Kalau muhakkik orang. Yang ni orang yang menyebutkan sesuatu di atas jalan yang sebenar, itu panggil muhakkik. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua,
Muhakkik itu dengan mana? Isbatul mas'alati bid-dalili. Menetapkan satu masalah dengan dalil. Bawa satu masalah, kemudian bawa satu dalil. Itu dipanggil tahqiq. Ada dua makna. Dia kena ingat. Ada dua makna. Jadi tahqiq tu, muhakkik ni orang yang tahqiq lah. Kalau orang tanya kita, tahqiq tu apa? Yang pertama, ya isim fa'il, muhakkik. Tahqiq yang pertama dengan makna zikru syai' ala wajhil haqqi. Menyebutkan sesuatu di atas jalan yang sebenar. Kitab ni. Itu panggil muhakkik tu, satu makna. Makna yang kedua, isbatul mas'alati bid-dalili. Menetapkan satu masalah, membawa datang satu masalah dengan satu dalil. Itu dipanggil muhakkik. Ada dua makna. Bahasa Arab ni, ya Allah. Payah bahasa Arab ni. Dia banyak makna. Ulama' tu dia bila ke satu, lafaz satu dia, lafaz pendek dia, muhakkik. Tapi makna bahasa Arab dia panjang. Tu muhakkik. Baik. Habis itu. Tu duduk situ lah. Tengok. Siapa dia orang yang membuat matan nazam tadi? Matan nazam ni matan syair. Kalau matan biasa ni, kita panggil kalam nasar. Dia ada dua. Kalam nasar, kalam syair. Kalam syair ni, dia panggil syair lah. Nazam. Ustaz guna buku apa? Maaf. Saya guna kitab Jawi. Saya guna kitab Jawi. Cumanya saya syarah tu, saya bagi dobit. Sebab tu cakap tadi, muhakkik tu makna apa? Dia kitab ni kalau kita baca straight, memang kalau kita baca cepat-cepat, memang tak faham. Kalau saya baca gini, maka adalah risalah yang terlebih elok, aturannya lagi terlebih nyata, maka maksudnya lagi singkat bicaranya, iaitu syarah bagi manzum al-alim al-alama al-muhakkik, iaitu Syekh Azizi. Jadi, kalau kita baca gitu payah. Baik, saya ulang balik. Maka adalah risalah yang terlebih elok aturannya, yang ini susunannya, susunan ini risalah. Lagi terlebih nyata, yang ini terlebih terang bagi maksudnya, maksud ini risalah. Kemudian, lagi singkat bicaranya. Ini pendek perbicaraan kita ni, pendek dia, tak banyak. Apa dia? Apa dia risalah tu? Iaitu syarah bagi manzum. Syarah-syarah ni apa? Menjelaskan, menyatakan lah tu bagi syarah. Iaitu menyatakan bagi manzum. Manzum ni tulis. Matan yang dibuat syair. Tulis itu. Manzum ni matan yang dibuat syair. Matan tu lafaz. Perkataan tu. Perkataan yang dibuat syair kita panggil manzum. Al-alimi, siapa dia tu? Orang yang buat nazam tu, orang yang buat syair tu. Al-alimi, orang yang alim. Al-alamati, orang yang bersangatan alim. Dia beza tu. Sebab dia apabila ada ta di situ, dia panggil sirah mubalaghah. Dia panggil amsilah mubalaghah atau panggil sifat musyabbahah. Al-alamah dengan mana? Kathirul ilmi. Orang yang banyak ilmu. Orang yang alim, dia orang ada ilmu dah. Kalau al-alamah, dia panggil kathirul ilmi. Orang yang banyak ilmu. Ta tadi tu dia panggil ta lil mubalaghah. Dia panggil amsilah mubalaghah ataupun sifatu musyabbahah. Kalau ada orang belajar ilmu saraf. Lagi pula al-muhakkik. Apa dia al-muhakkik? Al-muhakkiki ni dengan mana? Menyebutkan sesuatu perkara di atas jalan yang sebenar. Itu satu makna. Menyebutkan sesuatu perkara di atas jalan yang sebenar. Itu satu makna. Yang kedua, muhakkik dengan makna menyebutkan satu masalah dengan satu dalil.
mendatangkan satu masalah dengan satu dalil. Itu makna yang kedua bagi muhakkik. Jelas? Jelas tu dia. Baik. Sikit lagi nak sampai stesen dia. Siapa dia tu? Nama dia tu Syekh Azizi, yang terkandung Syekh Azizi yang terkandung bicara yang tersebut itu. Apa yang terkandung? Tulis. Yang termasuk ia. Terkandung dengan termasuk. Sama al-alamah sama dengan makna ulama ke? Tak sama. Ulama dia panggil jamak taksir. Al-alamah tu ulama tu dia panggil banyak. Orang alim satu. Kalau banyak orang alim dia panggil ulama. Kalau al-alamah tu dia panggil orang yang bersangkutan alim. Orang yang bersangkutan alim seorang tu je. Dia panggil kasirul ilmi. Dia panggil orang yang banyak ilmu. Muhakkik mendatangkan satu masalah dengan satu dalil. Okey, betul. Itu satu makna. Kalau satu makna lagi, menyebutkan sesuatu perkara di atas jalan yang sebenar. Itu pun bagi muhakkik juga. Ada dua makna muhakkik. Ni kitab kita belajar hari ni, pagi ni kena tumpu betul. Kalau ada kalau orang tak ada masalah, 100% kena tumpu kitab. Kalau hari ni kalau orang tu ada masalah banyak, macam-macam duk fikir, aku nak pergi kenduri hari ni, aku nak berjalan hari ni, lepas tu sambil-sambil mengaji, memang jam otak. Sebab apa? Sebab kita payah, satu. Kemudian berhajat pada dobit banyak, tulis banyak. Yang kena tulis tu dia. Ni panggil kitab Syekh Daud ni. Nak mengaji sangat Syekh Daud, ni kitab Syekh Daud. Orang alim sangat Syekh Daud ni. Tengok. Kemudian iaitu Syekh Azizi yang terkandung, ini yang termasuk bicara yang tersebut itu. Apa yang bicara yang tersebut itu? Sebab tu saya cakap, kalau tak mau pening, kita fokuskan hanya pada kitab. Kalau ada orang tu dia ada masalah, ini lapar ke apa ke, kalau belajar tu dia jadi tak 100% lah. Tambahlah kitab payah sikit tulis pun pening dah Ustaz. Saya tak mau baca laju kitab ni. Kalau baca laju takut tak faham. Sebab kitab ni rumit Sebab kita nak bagi permasalahan muafiq masbuk. Kitab ni pun jarang dibaca di masjid-masjid, jarang lah kitab ni. Ada tapi tak banyak. Sebab kitab ni dia, kalau baca di waktu maghrib, kalau kuliah maghrib, insya-Allah orang tak akan faham. Kitab ni sesuai dipelajari untuk orang yang ada kitab. Dan orang yang fokus untuk belajar bab fiqh ni, ni sesuai. Kalau kita khatam kitab ni, insya-Allah saya berani jamin, tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah di bersekalian, insya-Allah tak ada keraguan dalam bab semayang jemaah ni, insya-Allah. Baik, tengok sikit lagi nak habis dah. Masa kita nak sampai dah. Yang terkandung yang termasuk bicara yang tersebut itu. Jadi kitab ni pun masuk dalam bab ni juga. Yang tersebut itu, apa yang tersebut itu tulis. Yang terkandung bicara yang tersebut itu, yakni tulis kat tepi. Yakni iaitu bicara masalah, iaitu bicara masalah yang diuzurkan, iaitu bicara masalah yang diuzurkan, ketinggalan makmum yang muafiq daripada imam. Iaitu bicara masalah yang diuzurkan, ketinggalan makmum yang muafiq daripada imam. Siapa yang tak faham tu, cuba fokus balik lepas ni. Cuba fokus balik, insya-Allah. Ni tak macam TFD. Bukan kuliah kita di TFD tu dia, kalau PK ke dia mungkin okey sikit lah perbahasannya. Tapi ni kita belajar kitab ulama' dulu.
Kalau macam kitab Fiqhul Mahaji tu kitab baru dah. Karangan orang baru. Jadi saya kalau baca kitab orang lama ni memang dia payah sikit lah. Tapi bagus keberkatan insya-Allah. Jangan kita rasa kita fed up, jangan. InsyaAllah Ta'ala beri keberkatan kita belajar insyaAllah. Tu dia. Tengok. Baik. Itu masuk kata yang tersebut itu. Bagi siapa tu? Jadi kitab Syekh Azizi ni, perbicaraan dia tu pun sama bagi alim al-alamah. Nama dia Syekh Muhammad Saleh. Syekh Muhammad Saleh bin Syekh Ibrahim Rais rahimahullahu ta'ala, yang sangat banyak manfaatnya bagi awam al-muslimin dan khawasnya. Sikit lagi nak habis dah. Jadi kitab dia ni, perbicaraan dia ni, siapa yang buat kitab ni asalnya, iaitu bagi alim, bagi orang yang alim, al-alamah, orang yang bersangatan alim, Syekh Muhammad Saleh bin Syekh Ibrahim Rais. Apa Rais? Tulis ketua. Rais, ketua rahimahullah ta'ala, yang sangat banyak manfaat Syekh ni bagi awamil muslimin. Tulis awamil muslimin dengan mana? Bagi kebanyakan orang Islam. Awam dengan mana? Bagi kebanyakan orang Islam. Dan khawasnya. Tengok bahasa Arab saja tu. Dan khawasnya. Apa khawas? Tulis. Tulis di tepi khawas. Khawas ni apa? Orang yang ketentuan daripada orang alim. Khawasnya, yang ini orang yang ketentuan daripada orang-orang alim. Maksudnya apa? Jadi manfaat kitab syair dia ni, untuk orang awam pun boleh belajar, untuk orang-orang alim pun boleh belajar. Tu maksud dia. Dia nak cerita hak tu je kitab dia. Ya, baik, saya simpulkan balik. Takut nak bagi mudah faham. Jadi nak cerita apa kat sini? Nak cerita kata kitab dia ni susunan dia elok. Yang maksud dia mudah. Mudah segi Syekh Daud, bagi kita payah. Tak belajar. Syekh Daud kata mudah lah. Lagi pula perbicaraan dia pendek. Bila pendek lagi payah. Kata Syekh Daud lah, tengok. Lagi pula syarah ni pula, yang buat nazam ni, yang buat matan syair ni, siapa yang buat? Syarah dia tu iaitu Syekh Azizi. Itu buat syarah. Yang buat asal matan iaitu nama dia Syekh Muhammad Saleh. Yang buat syarah bagi nazam, syarah bagi syair, iaitu Syekh Azizi. Ada pun matan tu sendiri, iaitu yang buatnya Syekh Muhammad Saleh bin Syekh Ibrahim. Jadi kitab dia ni sangat berguna manfaatnya tu bagi kebanyakan orang Islam dan bagi orang khawas. Apa orang khawas? Orang-orang yang alim. Orang-orang yang ketentuan bagi orang alim. Jadi kitab ni orang alim pun boleh belajar, orang awam pun boleh belajar. Itu kata Syekh Daud. Tu je nak cerita. Faham lagi? Faham lagi? Habis itu, maka fakir ilallahi ta'ala, hendak terjemahkan daripadanya dengan bahasa Arab, dengan bahasa Melayu, supaya manfaat bagi orang yang tiada tahu bahasa Arab. Ni akan datang kita minggu depan, kita sambung balik lah. Sekejap lagi kalau baca lagi makin tak faham. Ada orang bagi tahu baca perlahan pun tak faham, Ustaz. Habis perlahan dah saya tu. Maka fakir ilallah. Slow dah tu, satu-satu dah tu. Saya ulang balik. Habis itu. Jadi cerita dia, kitab dia ni, yang khutbah dia tadi tu, yang payah tu bukan sebab apa? Sebab dia nak terangkan. Kitab dia ni siapa yang minta? Kawan-kawan dia minta. Kawan-kawan dia minta tolong tuliskan tentang makmum yang ketinggalan daripada imam. Apa hukum dia? Dia akan datang kita nak bahas. Lepas tu dia cerita siapa karang kitab ni. Siapa yang karang syarah bagi kitab ni. Siapa yang karang asal matan kitab ni. Semua dia bagi tahu nama-nama tu. Akan datang tolong tanda insya-Allah.
tanda situ, maka fakir ilallahi ta'ala hendak terjemahkan. Tu, tolong tanda situ. Tolong tanda situ. Habis itu. Jadi ada soalan nak tanya ke? Orang terjemah bahasa Melayu tak sama sangat dengan kitab Jawi. Tu betul saya cakap. Kalau ada yang kitab Jawi tu boleh kena dia, kalau eloknya ada kitab Jawi sebelah, ada kitab Rumi sebelah. Kalau belajar dengan saya, kalau boleh ada kitab Jawi sebelah, ada kitab Rumi sebelah. InsyaAllah dua-dua kita faham. Matan oleh Syekh Muhammad Saleh, syarah oleh Syekh Aziz. Ya, betul. Syekh Daud apa buat kerja dia? Syekh Daud menterjemahkan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Tu Syekh Daud punya kerja. Jadi ada 3 semua. Jadi semua ada 3. Syekh Azizi, dia matannya, kitab ni, matannya Syekh Muhammad Saleh, syarah dia Syekh Azizi. Habis Syekh Daud kerja apa Ustaz? Syekh Daud tu menterjemahkan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Mau 3. Allah Akbar. Bukan senang nak ajar kita orang dulu. Baik, habis itu. Jadi ada nak tanya soalan. Semua faham kitab ni insya-Allah. Kalau tak faham tu boleh ulang balik dalam Facebook. Terjemahannya sama Ustaz. Alhamdulillah, terjemah sama. Jadi yang terjemah tu Syekh Daud lah. Syekh Daud yang terjemahkan bahasa Melayu. Syekh Daud terjemah pun payah juga kita nak faham. Muafiq itu jatuhnya pada rakaat utama saja ke? Tak mesti. Dia contoh dia kadang-kadang berlaku pada rakaat kedua. Kadang-kadang berlaku pada rakaat ketiga. Asalkan mestilah berlaku selama 27 saat ataupun 25 saat bersama dengan imam. Kalau tak sempat, contoh, kita kata apa? Kita orang muafiq mula-mula kan? Kita baca Fatihah habis, ni orang tanya soalan tadi saya bagi satu contoh. Kita baca syeda'ah, kita baca Fatihah. Imam dah rokok. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Imam dah rokok. Kemudian imam sujud pertama. Imam sujud kedua. Kita baru baca Waladdallin Amin. Kita rokok. Imam pun baru nak naik rakaat yang kedua. Kemudian kita rokok macam biasalah. Rokok, iktidal, sujud pertama, sujud kedua. Kita bangun, imam pun nak rokok. Di situ tak panggil kita orang muafiq, dia panggil orang yang masbuk. Sebab apa? Sebab apa kita panggil orang yang masbuk? Kerana rakaat kedua tadi kita tak sempat bersama imam dalam bacaan Fatihah selama lebih kurang 25 saat ataupun 27 saat. Itu dia. Habis itu, kencing sentiasa keluar. Bagaimana cara baginya untuk solat? Ini dipanggil orang yang silsil bol. Dia punya syarat orang yang silsil bol ni, syarat dia dia mengambil wuduk tak sama dengan orang yang biasa ambil wuduk. Silsil bol, syarat dia, dia nak sembahyang. Yang pertama, dia bila masuk waktu azan, baru dia kena ambil wuduk. Sebelum waktu azan dia tak ambil wuduk lagi, tak boleh. Sebab dia orang sibuk sentiasa keluar kencing. Tengok syarat pertama, dia ambil wuduk. Minta maaf. Syarat pertama, orang azan, dia ambil wuduk, kemudian dia letak satu kain perca dekat tempat orang keluar hadas tu lah. Farah je ke ataupun zakar dia, kita letakkan balut. Lepas balut, lepas tu masuk waktu sembahyang, lepas habis ambil wuduk, balut semua, terus sembahyang. Kalau terkencing masa tu, dimaafkan. Sebab apa? Sebab dia panggil orang yang uzur. Dia panggil orang yang uzur. Tu syarat dia kena ada lah. Dia satu waktu, satu wuduk. Satu waktu wajib, satu wuduk. Tu kena ingat. Habis itu. Baik, dia tanya soalan lain. Syekh Daud menterjemah dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Ya, betul. Betul. Betul.
Tengok. Apa lagi bagaimana cara untuk solat ni menghadapi masalah yang saya tersekeluar ni pun dah beritahu tadi cara solat dia. InsyaAllah kawan tapi kena dengar berulang kali dan dobit. Okey, habis. Ada soalan lain tak ada tengok ni. Bolehkah diulang solat apabila imam telah laju hingga baca Fatihah kita jadi terkejar-kejar? Itu yang saya sebut. Kita ni baca tu dalam keadaan mu'tadil, pertengahan. Tidak terlalu laju, tidak terlalu kuat. Apa pengumuman yang ustaz nak buat? Tak ada. Saya tak ada buat pengumuman. Pengumumannya minggu depan lah. Kita sambung kitab ni minggu depan. Bolehkah diulang solat apabila imam terlalu laju? Diulang solat hingga baca Fatihah kita jadi terkejar-kejar. Kita tengok. Kita tak usah ikut kejar imam. Kalau kita orang yang muafiq, kita kena habiskan baca Fatihah. Ikut imam nak laju pun. Tapi jangan sampai dia pergi rukun yang keempat itu berdiri tegak. Jangan. Kalau imam tu dah sampai berdiri tegak, kita dah baca Fatihah lagi, batal sembahyang kita. Nak selamat macam mana? Nak selamat, kita dah baca Fatihah. Imam baca laju. Imam pun rokok. Tiba-tiba imam sujud kedua, kita baru baca, contohlah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca setakat tu. Kita dah tahu dah, tak sempat nak liga imam lah. Tak sempat nak kejar imam. Tak sempat kita nak kejar imam. Tak sempat kita nak kejar imam. Kita terus ikut apa yang imam sedang buat. Apa dia? Kalau imam tengah sujud, kita terus sujud. Sebab apa? Tak perlu kita rokok. Sebab apa? Kalau kita baca Fatihah lagi, imam dah naik, itu boleh membatalkan sembahyang kita. Jadi ada dua masalah. Kalau kita nak ikut imam boleh terus sujud. Kemudian selepas imam bagi salam, wajib kena tambah satu rakaat lagi. Ni semua ada dalam kitab ni insya-Allah. Kalau jadi masbuk rakaat kedua maknanya kena tambah rakaat ya? Tak kena tambah. Masbuk saja. Bila masbuk, bila kita dah beri rakaat kedua, imam dah rokok, kita terus rokok. Tak payah tambah rakaat lagi. Melainkan imam dan i'tidal, kita tak rokok lagi. Tu baru tambah rakaat. Faham lagi baru ingat. Pengumuman tadi, siapa-siapa yang tak ada kitab lagi, baru ingat pengumuman. Jadi siapa-siapa yang tak ada kitab, kitab Musolli dengan kitab Misbah Munir, boleh kontak Puan Norma dengan Kak Norma. Katanya kitab Musolli tu ada lebihan wakaf, ada 2 lagi. Siapa yang tak ada kitab boleh ambil dengan Puan Norma. Kemudian kitab Misbah Munir ada lebih kurang 10 tak silap. Boleh kontak dengan Kak Norma. Habis itu, jadi sekadar itu saja tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah di sekalian. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Ada orang tanya soalan lagi, sekejap. Kalau imam terlupa rakaat dan tambah 1 rakaat, macam mana ni? Kalau imam terlupa dan tambah 1 rakaat, kita sebagai makmum kena ikut tambah ke walaupun kita sedar imam lupa dan imam lupa dah solat 5 rakaat? Ini soalan macam mana ni? Kalau imam terlupa rakaat dan tambah 1 rakaat, maksudnya imam dah terlupa betul tambah 1 rakaat begitu? Yang saya faham dalam soalan imam terlupa rakaat. Kemudian imam tambah 1 rakaat begitu? Kita sebagai makmum kena ikut tambah ke walaupun kita sedar imam lupa? Balik kita, kalau imam dah lupa rakaat, biarlah dia tambah tu. Dia tambah rakaat. Balik kita, orang yang makmum, kita dah tegur imam, tapi imam pergi juga. Di sini ada 2. Ada 2 pilihan kita boleh buat. Yang pertama, kalau kita nak jaga sembahyang jemaah kita, kita kena tunggu situ imam. Kita rakaat keempat dah, tak wajib kita ikut imam sebab kita dah tahu. Kita tunggu situ, tunggu sampai imam tahiyat sama dengan kita. Kita tak payah ikut imam sampai rakaat kelima, tak payah ikut. Melainkan kita terlupa lain. Kita orang yang tahu kena stay situ dulu. Kemudian tunggu imam.
Itu pada pilihan pertama. Kalau nak jaga sembahyang jemaah. Kalau nak pilihan kedua, mudahnya mufarakah. Apa? Bercerai dengan imam. Wah, imam dah terlupa, biarlah aku niat mufarakah. Habis kita baca tahiyat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi tak dapat pahala jemaah. Kalau nak dapat pahala jemaah, kita kena tunggu stay situ dulu. Stay pada tahiyat akhir. Tunggu imam turun pada tahiyat akhir. Kemudian imam bagi salam, kemudian kita bagi salam sekali dengan imam. Sampai situ. Faham lagi? Ni semua ada akan sebut nanti. Kitab ni berat. Tak apalah. Perbahasan elok. Tak apa. Slow-slow. Kita belajar slow-slow insyaAllah. Jadi sekalian itu saja tuan-tuan dan ibu-ibu. Dan puan-puan. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa. Yang baik itu datang daripada Allah SWT dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya minta maaf tuan-tuan. Ini semua sikit ni. Minta maaf. Jazakumullah khairan katsira.